Sejarah perjalanan wanita untuk mendapat tempat dalam kalangan masyarakat begitu panjang. Di mana-mana pelosok dunia ini, sejarahnya sudah tertulis. Di Malaysia, isu hak asasi wanita sentiasa menjadi perdebatan hangat. Sama ada soal kedudukan wanita di peringkat membuat keputusan, isu keganasan seksual, pendidikan sehinggalah kepada isu kemiskinan haid atau period poverty. Hampir separuh penduduk Malaysia atau 15.90 juta orang adalah wanita. Jika pemberkasan ini tidak berterusan atau separuh jalan, ekonomi kita tidak akan berjaya meraih manfaat guna tenaga wanita yang berkesan. Di peringkat global, UNDP menggariskan wanita secara amnya menjana 0.23 sen lebih rendah bagi setiap dolar yang dijana oleh kaum lelaki. Di Malaysia, laporan statistik Siswazah 2019 daripada Jabatan Perangkan Malaysia atau DOSM, purata gaji graduan lelaki adalah sekitar RM7,055, manakala wanita ialah RM5,348. Dan ini salah satu jurang nyata yang masih wujud dan harus diberikan perhatian khusus. Tugas kita belum selesai. Ini Niaga Wani Khas meraihkan Hari Wanita Antarabangsa. Jadi kita mulakan dengan statistik berkaitan wanita. Bukan nak bandingkan siapa lebih lemah dan siapa lebih kuat. Kita cuma nak tunjuk statistik yang penting untuk kita ketahui, terutama golongan wanita. Baik, kita mulakan dengan statistik yang dibawa oleh Jabatan Perangkat Malaysia, di mana, sebentar ya. Okey, kita mulakan dengan Indeks Jurang Janda Malaysia 2021 mengikut negeri. Terdapat 7 negeri yang mempunyai skor purata bawah mengikut nasional purata yang sebenar, di mana negerinya ialah Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Pahang, Sabah, Perak, Sarawak dan juga Perlis. Ketujuh-tujuh negeri ini mempunyai purata dalam lingkungan 0.7 dan ke bawah. Dan seterusnya kita pula akan lihat penguasaan politik. Kalau dapat lihat di sini, skor puratanya ialah 0.1. Bermakna sangat rendah kerana hanya 10% wanita yang terlibat dalam arena politik. Jauh ketinggalan berbanding kaum lelaki. Kalau dapat lihat sini, dapat dinyatakan ataupun dapat dibuktikan peratus wanita terlibat dalam arena politik hanyalah 15.6%, manakala lelaki didominasi oleh kaum lelaki sebanyak peratusan 84.4%. Seterusnya, kita nak lihat subindeks lain di mana kesihatan di sektor kesihatan dan juga kehidupan. Kalau anda dapat lihat di sini, nisbah jantina ketika lahir, bayi lelaki dilahirkan lebih banyak berbanding bayi wanita. 1,000 bayi lelaki, terdapat 938 bayi perempuan bagi setiap 1,000 bayi lelaki. Ini bermakna populasi bayi lelaki adalah lebih banyak berbanding bayi wanita. Tetapi kalau anda dapat lihat di sini, jangkaan hayat ketika lahir, wanita dijangka boleh hidup 4.7 tahun lebih lama berbanding lelaki. Dan ini tidak memberi lesen kepada lelaki untuk mengahwini wanita lebih dari seorang, ya. Baik, kita teruskan untuk subindeks yang seterusnya. Kalau kita lihat dari segi peluang dan penyertaan ekonomi, kalau kita dapat lihat kadar penyertaan tenaga buruh wanita adalah lebih rendah berbanding lelaki dengan peratusan hanyalah 55.5% dan lelaki pula mendominasi dengan sebanyak 80.9%. Seterusnya, anggaran pendapatan diperoleh bagi setiap RM100 gaji yang diperoleh diterima lelaki, wanita hanya menerima RM96.21, lebih kurang 4 sen rendah berbanding apa yang diterima lelaki. Seterusnya kita mahu lihat dari segi penggubalan undang-undang. Hampir 1/4 daripada jumlah penggubal undang-undang ataupun pegawai kanan didominasi oleh kaum lelaki dengan 76%, manakala 3/4 selebihnya didominasi kaum lelaki. Dan kalau kita lihat dari sektor profesional dan juga pekerja teknikal, peratus wanita sebagai profesional dan pekerja teknikal adalah lebih rendah dengan peratusan 40.6%, dan sekali lagi lelaki mendominasi dengan peratusan 59.4%. Seterusnya, yang terakhir, subindeks terakhir yang mendominasi peratusan pemangkasan wanita ini ialah pencapaian pendidikan. Kalau dapat lihat, skornya ialah 1.060, menunjukkan
kesasamaan janda antara wanita dan juga lelaki. Maksudnya seimbanglah di situ. Okey, kalau anda dapat lihat kadar literasi wanita dan lelaki lingkungan umur 15 hingga 64 tahun, perbezaannya hanyalah 0.3 mata peratus, di mana lelaki peratusannya 96.5% dan wanita pula ialah 96.2%. Kemudian kita mahu lihat dari segi kadar enrolment kasar secara keseluruhannya. Kalau anda dapat lihat di sini, yang berwarna merah jambu ini mewakili kaum wanita, manakala warna hijau ini pula melambangkan kaum lelaki. Dan secara keseluruhannya di ketiga-tiga peringkat, peringkat rendah, peringkat menengah dan peringkat tertiary, wanita dalam semua peringkat ini adalah lebih tinggi berbanding kaum lelaki. Dan seterusnya, secara dasarnya tadi kita nak rangkumkan Indeks Jurang Janda Malaysia MJJI 2021 berada di skor purata 0.707 atau secara peratusnya 70.7%. Kalau kita nak tengok kesesamaan dari segi janda, wanita dan juga lelaki, kalau kita nak tengok keseimbangannya pada peratus 100% ataupun skor 1.0, bermakna kita sedikit lagi untuk mencapai sasaran 100% itu. Dan secara keseluruhannya juga Malaysia masih lagi ketinggalan kalau kita bandingkan dengan negara-negara membangun dan negara maju lain seperti Filipina, Australia, New Zealand dan juga negara jiran Singapura. Namun banyak lagi penambahbaikan, ruang dan peluang untuk penambahbaikan, dan semoga kita dapat menyaksikan pembangunan yang lebih positif dan juga negara terus memperkasakan golongan wanita.